masalah. Soft dan bahaya berselisih dengan sebabnya. Ini tak bagi duk, jadi kaki depan, kaki belakang, kaki depan, kaki belakang. Tumit kena bagi sama. Wahai saudaraku, membetulkan soft semayang berjemaah itu dituntut sangat-sangat oleh syarak. Sebagaimana keterangannya di dalam masalah 208 sampai 215 itu. Maka tiadalah saf itu boleh bengkang-bengkok. Bahkan betulkan dia dan luruskan dengan membetulkan bahu bertentang dengan bahu orang seorang. Bagi sama bahu. Tumit bagi sama. Maka jikalau bengkang-bengkok ia dan tiada membetulkannya, hanya menurut suka masing-masing, iaitu seorang suka lepas ke hadapan dan seorang suka lepas ke belakang, maka jadilah ia membawa kepada perselisihan di dalam hati. Punca pasal tak jaga tumit, tak jaga bau, duduk kalau kita tengok ke tepi nampak bengkang-bengkok, maka inilah punca jadi hati tak sama. Main masjid, hati tak sama. Macam mana hati tak sama? Jadi aku suka kat hang, hang suka tak suka kat aku macam tu. Aku tak suka kat hang, hang tak suka kat aku. Main masjid, semayang, sembah Tuhan yang satu, kiblat yang satu, tok imam satu, tapi hati tak sama. Apa jadi perangai macam tu? Maka jadilah ia membawa kepada perselisihan di dalam hati. Inilah makna sabda Nabi, wala takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Maka jangan berselisihan sekalian kamu pada membetulkan saf dengan membawa seorang itu menurut kehendaknya saja, ikut kepala otak masing-masing. Belah seberang mereka kata apa? Palatau. Ikut kepala otak hang ya. Nak duduk tang mana, nak renggang, nak jauh, nak buat saf baru, tak ada ikut undang-undang, tak ikut SOP semayang jemaah. Menurut sekehendaknya pula hingga jadi seorang lepas ke hadapan dan seorang lepas ke belakang dan jadi bengkang-bengkok saf. Maka berselisih hati kamu dengan sebabnya, atau Allah Ta'ala jadikan jatuh berseteru-seteru dan bermusuh-musuh dan berselisih dalam hati kerana menyalahi pada saf itu menunjukkan bersalahan pada zahir, dan bersalahan zahir itu membawa kepada bersalah-salahan pada batin. Oh dia. Sepatutnya kita dekat masjid ni, Tok Bilal, Tok Siak, Tok apa, Tok segala Tok lah. Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siak. Semua Tok-Tok ni tentu dah dapat pahala. Dia ada satu malaikat khusus Tuhan cipta, nama dia malaikat saf. Kerja malaikat saf ni dia tulis pahala, dia duk tulis doa, dia duk minta ampun kat Tuhan, baca doa khusus untuk orang yang jaga saf. Khusus untuk orang yang bagi tahu kat orang lain, tengok saf bagi betul, tengok tumit bagi betul. Kena cakap, bukan tu imam saja cakap, makmum pun boleh cakap. Yalah apa betul lah, tengok lepas tu imam cakap, walaupun kerja awalnya kerja tu imam kena betul, samakan saf. Jadi kita pula duk tarik ataupun kita main rapat sikit. Jangan rasa malu untuk cakap benda tu. Tengok macam ni masjid ni. Daripada dulu saya duk riau, orang lain tak mau kata apa pun. Bila ni bagus, tu imam kita pun dah mula nampak cengeng sikit dah. Dah mula cengeng lah, saf. Dia tak boleh lembut-lembut. Lembut-lembut dia buat tak betul. Rugi hati dia dengan hati kita. Padahal main masjid, hati jadi tak sama. Hang dengki ke aku dengki ke hang. Hang khianat ke aku khianat ke hang. Nabi kata yang tu punca, hati jadi tak sama. Ambil iktibar lah. Benda kecil tapi dia punya kesan dia, Masya Allah, cukup besar dalam masyarakat. Hari ni di masjid-masjid banyak bergaduh-bergaduh. Mana-mana masjid pergi gaduh, masjid berjawatan kuasa gaduh, dia ni gaduh, dalaman gaduh, luaran gaduh, gaduh ya. Masih apa? Ni salah satu sebab kenapa jadi duk bergaduh, main masjid jadi bergaduh. Bukan main masjid nampak benda baik, tapi main masjid nampak berlambak ada benda baik, tapi nampak benda yang tak baik. Tapi kalau kita bincang benda tak baik ke arah nak bagi baik, tak apa. Oh ni ada benda yang ni kita boleh perbetul lagi ni. Tak apa. Ada cara dia. Bukan bincang sampai benda kecil. Tak boleh lah. Kita kena bagi jatuh lah, mesti cek-cek balik. Loh, benda tak patut-patut pun. Bergaduh, berebut. Padahal nak pegang tanggungjawab. Takut-takut sekali lagi boleh pegang, esok ni tak boleh buat apa kot.
Lepas tu jenuh jawab esok di akhirat. Tambah-tambah masjid duit banyak ni, orang lagi seronok pasal apa? Dia boleh buat projek. Tambah-tambah kalau masjid ni dipegang oleh orang politik, lagi sempoi. Yang tak ada politik tapi tak ada agama, iman tak cukup kuat. Dia pandai, payah apa? Nak buat satu projek, dia tak ambil duit tu. Dia pakat dengan kontraktor. Macam ni kontraktor, aku bagi kat hang projek ni hang buat. Okey? Projek ni lebih kurang 70,000, letak 100,000, balance 30 bagi kat aku. Mau tak mau? Mau tak mau? Okey, boleh lah. Tak apa, aku eja hang bagi dapat. Okey, masuk tender, buatlah tender kan. Lepas tu kok mana kita siasat dia ni bagus juga, nampak dia ni macam bagus, nampak macam bagus, ambil. Pasal apa? 30%. 25 naik 30. Ingat bodoh kita. Duk cari makan dah. Ni cari makan secara tak betul batil. Bahkan kalau saya lebih suka pengurusi masjid dan AJK masjid yang aktif diberi gaji tiap-tiap bulan. Tak payah ambil banyak gaji. Pengurusi 2,000 sebulan. Tak ada masalah. Supaya dia tak perlu fikir benda-benda lain. Benda hari anda buat kerja kesian teruk setiausaha. Pi mai dah pencen dah. Bagi tengah 2,000 ke 1,000 ke bagi gaji. Masjid Bandar Baru yang hitam tak bayar gaji apa setiausaha. Bayar gaji. Saya suruh sebab saya penasihat. Saya beritahu hamba buat bayar gaji. Tengok dia masuk main ni bagi. Ni dia dah cukup tahun depan dia nak berhenti, dia kata nak lantik tu. Saya kata kalau dia boleh main kerja 8 jam satu hari waktu pejabat, bagi dia 1,000 ke tengah 2,000. Bagi gaji. Duit masjid dia dapat Jumaat dia berlambat-lambat bayar gaji bulan-bulan. Suruh dia masuk pejabat, buat surat, buat email, buat Facebook, iklan pasal masjid, buat kerja. Bukan pegang jawatan lepas tu seronok pegang cok. Orang main cok. Oh bangga dengan cok dia tu. Buat apa cok? Body day cok. Bagi tu. PT habis tandai tu. Biar pergi mana-mana orang tengok, orang main JK masjid. Kerja tak nak buat. Tak boleh macam tu. Tanggungjawab esok di akhirat kena jawab di hadapan Allah. Ini bukan sinilah, umumlah di mana-mana. Mudah-mudahan sini alhamdulillah tak main Pak Haji ni Jekah ni. Dia kena main.